Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Cikgu Asno akan ajar kamu Bahasa Melayu tahun 1. Sudah bersediakah murid-murid untuk belajar pada hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Untuk hari ini kita akan belajar berkaitan tentang aktiviti menulis, iaitu membina dan menulis ayat dengan betulnya. Sebelum kita membuat aktiviti menulis, kita perlu membaca dan faham petikan yang terdapat dalam buku teks ini. Cikgu bacakan dan kita akan faham bersama-sama. Kamu pun boleh baca bersama-sama cikgu. Baiklah, kita baca sekarang. Buku merapatkan kita. Aileen, Rina, Prema mengikut keluarga masing-masing ke taman rekreasi. Banyak orang berada di situ. Mereka melakukan berbagai-bagai aktiviti. Perhatian Rina, Prema dan Aileen tertumpu kepada beberapa orang remaja. Cuba kita lihat gambar yang pertama. Dalam gambar pertama terdapat beberapa perkataan di situ. Cuba kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama, tempatnya ialah taman rekreasi. Ada beberapa orang di situ. Dan terdapat juga beberapa remaja sedang membentangkan tikar. Yang berwarna putih itu adalah tikar. Tikar merupakan alas untuk duduk ataupun meletakkan sesuatu, barang atau benda. Cuba lihat perkataan membentang. Ada perkataan membentang di situ. Perkataan membentang, rujuk gambar di dalam gambar yang pertama. Itu adalah perbuatan ataupun perlakuan membentang. Mengangkat. Mengangkat ialah membawa. Seterusnya, berisi. Berisi maksudnya ada. Ayat yang pertama, cuba kita lihat ayat yang pertama di bawah gambar tersebut. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. Ayat yang pertama ada menggunakan perkataan membentang. Cuba kita baca sekali lagi ayat yang pertama. 2 orang remaja lelaki membentang tikar. Seterusnya, ayat yang kedua. Ayat kedua menggunakan perkataan mengangkat. 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. Cuba lihat gambar. Nampak tak 2 orang remaja perempuan yang memakai baju berwarna ungu dan juga merah jambu. 2 orang remaja perempuan mengangkat kotak. Seterusnya, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Kotak itu berisi buku. Kita dapat lihat dalam kotak itu ada buku. Berisi maksudnya ada. Kotak itu berisi buku. Ketiga-tiga ayat ini menggunakan perkataan yang terdapat dalam gambar. Jadi, kamu perlu menulis ayat menggunakan perkataan yang telah diberi. Seterusnya, cuba kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua terdapat beberapa orang di kawasan itu. Perkataan yang pertama, menyusun. Perkataan yang kedua, berkumpul. Dan perkataan yang ketiga, meminjam. Cuba kamu fikirkan terlebih dahulu. Apakah jawapan yang sesuai untuk melengkapkan ayat di bawah? Mari kita cuba bersama-sama. Mereka, tempat kosong, buku-buku di atas tikar. Apakah jawapan yang sesuai untuk ditulis? Adakah menyusun, berkumpul, meminjam? Yang mana satu betul? Ya, menyusun.
Bagus. Mereka menyusun buku-buku di atas tikar. Seterusnya, ayat yang kedua. Apakah jawapan yang sesuai untuk ayat yang kedua? Orang ramai di situ. Bagus. Orang ramai berkumpul di situ. Yang terakhir sekali ialah mereka meminjam buku-buku itu. Bagus. Sekarang kamu faham tak bagaimana untuk menggunakan perkataan ataupun frasa di dalam ayat? Cuba kita lihat gambar yang ketiga pula. Gambar yang ketiga, kita perlu membina dan menulis ayat dengan betulnya. Sekarang kita lihat berdasarkan gambar. Terdapat beberapa orang sedang buat apa? Ya, bagus. Mereka sedang membaca buku. Sebagai contoh, ayat tersebut terdapat 2 orang sedang membaca buku di bawah pokok di taman rekreasi itu. Itu adalah ayat contoh. Frasanya membaca. Terdapat 2 orang sedang membaca buku di bawah pokok di taman rekreasi itu. Faham? Ataupun ayat yang lebih mudah, ayat yang mudah. Mereka sedang membaca buku. Frasanya membaca. Faham tak? Kamu perlu tulis ayat menggunakan frasa yang telah diberikan untuk aktiviti seterusnya. Kita akan lengkapkan aktiviti 3 di sini. Susun semula frasa untuk membina ayat berdasarkan gambar. Kamu perlu susun satu persatu supaya ayat tersebut menjadi ayat yang betul. Di sini sudah ada contoh. Contoh yang pertama, frasa yang pertama menceriakan pondok bacaan mereka. Frasa yang kedua, penduduk Taman Muhibah. Kita perlu bina ayat yang betul. Ini bermakna ayat yang betul perlu kita susun mengikut susunan yang sesuai. Contoh ayat yang betul, penduduk Taman Muhibah menceriakan pondok bacaan mereka. Setakat ini boleh faham murid-murid? Okey, baiklah. Cuba kita lihat gambar yang kedua. Keliling pondok, Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan. Ada 3 frasa di situ. Di situ kita dapat lihat gambar Rina dan kawan-kawannya. Sekarang bagaimana ayat yang betul? Boleh susun? Cuba murid-murid buat. Sudah dapat? Ayat yang betul ialah Rina dan kawan-kawannya membersihkan kawasan keliling pondok. Bagus. Sekarang sudah faham? Kalau sudah faham, kamu boleh teruskan gambar yang ketiga, gambar yang keempat dan gambar yang kelima. Kamu perlu cuba buat sendiri. Faham? Okey, baiklah. Setelah kamu siap aktiviti ini, kamu lihat muka surat 38 pula. Dalam aktiviti 38,
Bina ayat berdasarkan frasa. Omar dan rakan-rakannya melawat hari terbuka Kelab Buku Sahabatku di bandar. Pelbagai aktiviti dijalankan di situ. Di sini frasanya ialah berbual mesra. Dalam gambar tersebut, gambar yang pertama, terdapat dua orang dewasa iaitu Ibu Omar. Mereka buat apa? Berbual mesra. Dengan siapa Ibu Omar berbual? Dengan Ibu Salma. Jadi, contoh ayat di situ, Ibu Omar berbual mesra dengan Ibu Salma. Frasa yang digunakan adalah berbual mesra. Jadi, untuk aktiviti seterusnya, kamu perlu tulis ayat menggunakan frasa yang telah diberi. Contoh sudah ada di situ. Sekarang, lihat gambar yang kedua. Pameran buku. Kamu perlu tulis ayat menggunakan frasa pameran buku. Siapa yang melihat buku tersebut? Siapa yang pergi ke pameran tersebut? Jadi kamu perlu bina ayat. Ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Ayat yang mudah, yang senang kamu tulis dan senang kamu faham dengan menggunakan frasa yang telah diberi. Boleh tak murid-murid? Okey, seterusnya. Yang ketiga, frasanya adalah pertandingan bercerita. Siapa yang masuk pertandingan bercerita? Di mana? Dan yang keempat, pemeriksaan doktor. Siapa yang pergi membuat pemeriksaan? Jadi, kamu perlu tulis ayat menggunakan frasa tersebut, pemeriksaan doktor. Dan akhir sekali, membeli alat tulis. Siapa yang membeli alat tulis? Siapa? Dan gunakan frasa yang telah diberi, membeli alat tulis. Faham tak murid-murid? Aktiviti ini kamu perlu tulis sendiri. Boleh tak? Baiklah. Seterusnya, setelah kamu siap buku aktiviti jilid 1 ini, kamu boleh sambung buku PBD muka surat 27 dan 28. Ambil masa yang sesuai untuk kamu siapkan. Kemudian kamu boleh hantar kepada cikgu secara individu. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye, jumpa lagi.